Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Semua orang dekat atas dunia ni memang nakkan pasangan masing-masing, betul tak? Even haiwan sendiri pun memang diciptakan berpasang pasangan bagi melengkapi lumrah kehidupan. Tapi kita sebagai manusia memang tak lari dari keinginan untuk berkasih sayang dengan pasangan kita. Itu normal. Tapi kan ada manusia bila dia terlalu sayangkan ataupun terlalu obses dengan pasangan dia sampai dia tak boleh terima ataupun tak boleh move on yang orang tu bukan milik kita lagi. Mungkin disebabkan perasaan si dia tu dah berubah, atau mungkin dia telah menemui sang pencipta. So disebabkan terlalu obses atau tak boleh terima hakikat, benda macam ni lah yang akan menyebabkan orang tu buat sesuatu di luar akal waras manusia. Jadi cerita hari ini, aku nak story pasal seorang lelaki yang sangat obses cintakan pasangan dia ataupun kekasih dia. Even perempuan tadi dah pun hembuskan nafas dia dah lama dah, lelaki ni still lagi nekat untuk tinggal bersama-sama dengan mayat perempuan tu. Jadi maksudnya dia telah tinggal bersama-sama dengan mayat kekasih dia. Memang gila guys. So without wasting any time, let's get started. Ada seorang lelaki yang telah tinggal bersama dengan kekasih dia lebih kurang 7 tahun macam tu. Lelaki tadi bernama Karl Tanzler dan dia hidup bersama-sama dengan mayat kekasih dia yang bernama Elina. Karl telah dilahirkan di Jerman sekitar tahun 1877. Jadi masa dia umur 12 tahun, dia pernah mendapat satu mimpi yang aneh dari moyang dia yang dah lama mati. Dalam mimpi tu, moyang dia kata yang dia akan jumpa cinta sejati dia satu hari nanti. And then dalam mimpi tu, dia ternampak ada satu bayang-bayang seorang gadis yang cantik, dan gadis tadi tu dia berambut warna hitam serta bergaun berwarna putih. Lepas dia terbangun daripada tidur tu, Karl memang asyik terfikirkan mimpi tadi. Dan yang hebatnya, dia sikit pun tak pernah lupakan pasal mimpi tu bertahun-tahun lamanya. Even pada masa tu, dia pun dah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Pada tahun 1920, Karl dan family telah berhijrah ke Amerika, iaitu dekat Florida. Jadi dekat Florida ni, dia telah bekerja sebagai juruteknik radiologi, iaitu di sebuah hospital tentera US. So sejak dia bekerja dekat hospital ni, Karl dah mula berubah perangai tau. Dia dah tak kisah sangat pasal family dia dan dia pun mula abaikan diorang. Semasa Karl bekerja dekat hospital ni lah, dia telah terjumpa Elina yang berasal dari Cuba. Elina sebenarnya salah seorang pesakit dekat hospital tadi. Elina ataupun nama sebenar dia adalah Elina de Hoyos yang berusia 22 tahun dan dia mempunyai penyakit TB. Elina memang mempunyai rupa paras yang cantik, yang mana dia ni berkulit cerah dan rambut dia beralun berwarna hitam. Sebelum Elina sakit, dia sebenarnya merupakan seorang penghibur dan juga seorang penyanyi. Jadi bila Karl bertemu mata dengan Elina, membuatkan si Karl ni telah jatuh cinta dekat Elina. Dia dapat rasakan yang Elina tadi adalah gadis yang dia pernah mimpi masa dia kecil-kecil dulu. Dengan rupa paras yang cantik, lepas tu rambut Elina juga berwarna hitam, lepas tu Elina ni pun ada sifat keayuan. Jadi benda tu Karl rasa macam ada related dengan gadis yang dia pernah mimpi dulu. Disebabkan dia ni dah mula jatuh cinta dengan Elina, dia pun nekat lah untuk sembuhkan Elina walau apa cara sekalipun. Karl sanggup menyamar jadi doktor palsu semata-mata untuk merawat Elina. So pada satu hari, dia telah pergi jumpa family Elina and then dia mengaku dekat diorang yang dia tu merupakan seorang doktor dan ada 9 kelulusan daripada universiti. Dan dia kata dia sanggup jaga Elina sepanjang masa dan tak ada masalah. Bila family Elina dengar yang Karl tadi mempunyai 9 kelulusan diploma dari universiti, mesti diorang fikir yang doktor ni bukan calang-calang orang dia. Boleh dikatakan yang Karl ni adalah doktor pakar. So diorang pun terimalah Karl ni untuk merawat anak diorang dengan hati yang gembira. Padahal diorang tak tahu yang Karl tadi tu sebenarnya tipu diorang je. Karl sebenarnya telah melanggar etika sebagai pekerja di hospital, yang mana dia pernah curi mesin X-ray. Lepas tu dia bawa mesin tadi tu untuk digunakan dekat rumah family Elina. Bukan tu je, dia juga pernah beli pakaian dan juga beberapa hadiah lah untuk dihadiahkan kepada Elina. Sebenarnya Elina memang tak ada perasaan langsung dekat si Karl ni. Dia cuma anggap yang Karl tadi tu adalah seorang doktor yang merawat dia, dan lagipun Karl pada masa tu dah tua dah, dan Elina tak mungkin jatuh cinta dengan pakcik yang merawat dia. Disebabkan Elina pada masa tu baru 22 tahun. Cuma Elina ni berasa berterima kasih, rasa beruntung sebabnya Karl ni memang sangat caring lah dan sangat perhatian dengan kesihatan dia. Even Karl ni adalah seorang yang sangat caring, tapi perasaan cinta Elina terhadap Karl tu memang tak pernah wujud. Pada tahun 1931, akhirnya Elina telah meninggal disebabkan penyakit dia tadi. Masa ni bukan family Elina je yang frust, tapi Karl pun ikut frust juga. Disebabkan perasaan cinta dia yang mendalam terhadap Elina, Karl sanggup sponsor makam yang mahal untuk Elina. So dia beritahulah dekat family Elina yang dia akan sponsor ataupun dia akan tanggunglah semua kos pemakaman Elina. So diorang ni tak perlu keluarkan sesen pun sebab dia akan tanggung semua dengan rela hatinya. Jadi bila family Elina dengar kata Karl ni memang nak tanggung semua kos pemakaman, dia orang pun macam okey lah terima untuk
Carl uruskan semuanya. Tapi sebenarnya Carl ni ada agenda lain dan diorang pun tak tahu. Sebenarnya Carl telah menyimpan kunci makam tanpa pengetahuan keluarga Elena. Selama 2 tahun Elena meninggal, setiap malam Carl akan datang ke kubur tadi untuk menziarahi Elena. Sebenarnya masa dia pergi melawat tu, dia bukan sekadar pergi berziarah ataupun berdoa ataupun meratap, tapi sebenarnya ada benda yang dia buat. Dia letak telefon dekat dalam makam Elena supaya dia dapat bercakap dengan Elena. Korang tak rasa ke benda tu macam gila? Korang bayangkan dia teringin nak bercakap dengan Elena tau, tapi dia memang dah tahu Elena tu dah tak ada. So dengan harapan dia boleh bercakap dengan Elena, Elena boleh dengar suara dia. Tapi korang bayangkan tiba-tiba Elena tu bersuara ataupun ada suara lain yang bercakap dengan dia melalui telefon tu. Macam creepy-nya kan. Tiba-tiba pada suatu hari, kelibat Carl memang dah tak nampak lagi di kawasan perkuburan. Ada khabar yang mengatakan masa tu dia kena buang kerja, tapi tak tahu sebab apa. Kan aku cakap tadi, selama 2 tahun Carl duk pergi ulang-alik dekat kubur Elena tu, dia memang ada agenda. Sebenarnya dia duk ulang-alik ke makam tadi tu, dia tengah awet mayat Elena. Dia memang tak ada kepakaran dalam bidang pengawetan, tapi dia buat apa yang dia tahu je lah. So maksudnya dia eksperimen je. Jadi lepas dia dah siap awet selama 2 tahun tu, akhirnya dia bawa Elena tadi ke rumah dia. Puncanya dia terpengaruh dengan satu lagu kesukaan Elena yang bertajuk The Black Wedding. Lepas Carl menghayati lagu kesukaan Elena tu, dia rasa lirik lagu tu macam ngam dengan situasi yang dialami pada masa tu. Yang mana dalam lirik tadi tu mengisahkan seorang lelaki yang telah kematian tunang dia. Lepas tu lelaki tadi korek kubur tunang dia, and then dia bawa tunang dia bawa balik ke rumah. Jadi bila dia terlalu menghayati lagu tadi itulah menyebabkan Carl ni bertindak luar waras. Dia pergi korek kubur Elena. Bukan dia korek lah, dia pergi ambil Elena bawa balik ke rumah. Carl telah hidup dengan mayat Elena selama 7 tahun. Dia rasa sepanjang hayat dia, inilah momen yang paling indah dalam hidup dia. Even Elena pada masa tu just mayat, bukan lagi manusia yang hidup. Setiap hari dia mesti akan masak, menyanyi, beli pakaian dan perfume untuk Elena. Dia buat Elena tu macam masih lagi hidup tau. Masa tu jiran-jiran dia terfikir, okay, maybe Carl ni tengah bercinta dengan mana-mana perempuan ko. Itu yang nampak macam dia selalu happy, pergi beli pakaian, perfume apa semua. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya Carl ni tengah bercinta dengan mayat. Dalam tempoh 7 tahun ni juga, Carl akan sapu minyak, rempah ratus dan juga perfume dekat atas badan Elena. Bukan tu je, Elena juga akan dipakaikan dengan gaun sutera yang mahal. Bila badan Elena ni makin mereput, Carl akan repair balik bahagian tadi tu dengan menggunakan wayar piano, lilin, kaca dan juga cat. Carl sebenarnya dia ada satu makmal ataupun bilik rahsia untuk repair badan Elena yang rosak ni. Makmal dia pula sebenarnya adalah sebuah kapal terbang yang usang. So kapal terbang usang ni lah dia jadikan sebagai sebuah bilik makmal dia ataupun sebuah bilik rahsia. Satu hari ada seorang budak lelaki yang sekodeng Carl dari tingkap rumah dia, dan budak tu nampak Carl ni tengah menari dengan patung yang besar yang bersaiz manusia. Tak lama lepas tu, pada bulan Oktober pada tahun 1940, family Elena terima banyak khabar yang tak sedap didengar tentang Carl dan juga mayat Elena. Diorang memang tahu dulu-dulu ni yang Carl memang selalu ziarah makam Elena, dan diorang juga tahu yang Carl memang sangat caring dengan Elena masa dia masih hidup. Jadi bila diorang dapat tahu khabar yang tak berapa best untuk didengar, diorang mestilah nak tahu kebenaran tu. So satu hari kakak Elena telah pergi ke rumah Carl. Time ni memang dia terkejut sangat bila dia nampak mayat adik dia dengan Carl. So gosip-gosip yang family Elena dengar selama ni memang ternyata betul. Dalam keadaan terkejut dan takut tu, kakak Elena keluar dari rumah Carl dan dia pergi buat report polis. Polis pun tahanlah Carl atas kesalahan merompak kubur. Lepas tu mayat Elena tadi telah dibawa ke hospital untuk autopsi, dan hasilnya diorang telah menjumpai tiub kertas yang ada dekat celangkang kaki Elena. Kononnya benda tadi tu sebagai kemaluan palsu. Jadi diorang pun tuduhlah yang Carl ni pernah berhubungan badan dengan mayat Elena, tapi Carl memang tak pernah mengaku langsung. Lagipun tak ada bukti yang kukuh, sebab doktor tadi tak ambil gambar masa autopsi tu. Sebenarnya kan Carl ni dia ada imajinasi yang agak mind blowing tau. Dia pernah beritahu dekat polis yang dia pernah plan untuk repair kapal terbang usang tadi untuk bawa Elena ke angkasa. Jadi dekat angkasa nanti dia akan bawa Elena pula masuk satu lapisan atmosfera. So dia kata lapisan ni lah yang akan membantu menghidupkan Elena balik. Dengan cara dia akan biarkan sinaran tadi tu menembusi tisu-tisu badan Elena. So bila polis dengar statement daripada Carl ni, diorang kata okay, Carl ni sebenarnya ada masalah jiwa kot. So diorang pun hantarlah Carl tadi dekat doktor sekretari. Tapi doktor sekretari sahkan yang dia memang tak ada masalah mental. Mungkin dia keluarkan statement macam orang tak waras tadi tu untuk elakkan dari dibicarakan. Dia sebenarnya sempat dibawa untuk perbicaraan. Bila kes dia baru je dibicarakan dekat mahkamah, tup-tup dia punya kes telah digugurkan disebabkan tamat tempoh. So kes dia close dan dia tak dikenakan apa-apa hukuman. Aku pun tak faham macam mana term dia punya undang-undang. Maybe contohnya lah kan, apa yang aku faham lah kan, mungkin kali ni mungkin diberi tempoh penahanan selama 2 bulan ke sebulan. So masa dalam tempoh 2 bulan tu lah dia punya kes kena settle. Tapi dalam tempoh 2 bulan tu kes dia tak settle, mungkin kes dia akan digugurkan macam tu je. Aku pun tak faham, tapi aku rasa macam tu lah kot.
Mayat Elina tadi pula telah dibawa ke muzium untuk dipamerkan kepada orang ramai. Sebelum Carl meninggalkan pekan tadi, dia sempatlah singgah ke bekas makam Elina. Kemudian dia letupkan makam tadi, and then dia pun tinggalkanlah pekan tu. Walaupun Elina tak ada lagi dalam jagaan dia, dia sebenarnya masih lagi obses dengan Elina, dan dia create benda lain pula, yang mana dia telah ukir satu patung besar dan buat plaster muka Elina. So patung tadi tu akan mengingatkan dia pada Elina yang dalam meninggal, dan dia rasa Elina tu masih dekat dengan dia. Pada tahun 1952, Carl telah dijumpai meninggal dalam dakapan tangan patung Elina. Aku rasa Carl ni sebenarnya memang ada masalah mental tau. Sampaikan mayat pun dia sanggup ambil, lepas tu dia repair. Kalau mayat tu reput, dia repair. Lepas tu dia buat macam mayat tu masih lagi hidup. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe dulu, okay? Dan turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.